Pucuk manis bermatang budi, pucuk purut tiga tersusun. Yang manis bernama budi, yang indah bernama bahasa. Terima kasih pengacara majlis yang berbahagia, guru besar, guru-guru, rakan-rakan, kombinasi para juri yang bijaksana lagi arif sebagai penegak keadilan, penjaga masa yang beriman, dan seterusnya para warga dewan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di atas persada indah yang lain dan tidak bukan untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan, bahasa ilmu, bahasa pengantar, bahasa ilmu, dan bahasa komunikasi rakyat Malaysia. Sebelum lancang menuju muara, sebelum kita membelah kata, sebelum isi menyusul hujah, izinkan saya mendefinisikan fasa yang akan membina tajuk pidato pada kali ini. Yang buta tidak teraba-raba, yang peka tidak tertanya-tanya, yang kecil tidak terambil-ambil, yang pendek tidak tertinjau-tinjau. Di Malaysia, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan sekaligus bahasa rasmi negara. Bahasa kebangsaan ialah bahasa yang digunakan dan diterima di sebuah negara. Bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia ialah bahasa Melayu. Para hakim yang bijaksana lagi arif. Wacana saya yang pertama, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah, bahasa Melayu mesti perkasa dalam negara Malaysia demi kepentingan kebangsaan. Semangat perjuangan menuntut kemerdekaan di tanah Melayu tercetus apabila jiwa rakyat timbul perasaan untuk jadi bangsa berdaulat. Salah satu cara menjadi bangsa berdaulat ialah memerintah sendiri negara tanpa dikuasai atau ditunjuk oleh penjajahan. Setelah kemerdekaan tercapai, Persekutuan Tanah Melayu memilih bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Fungsi ini telah termaktub dalam bahagian 12 Am dan pelbagai 152 Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mengatakan bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dibaca dan ditulis dalam apa-apa tulisan. Maka terbuktilah bahawa bahasa Melayu merupakan lambang kebebasan dan kedaulatan negara daripada belenggu penjajahan. Wacana saya yang kedua, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa rasmi ialah bahasa utama yang digunakan dalam urusan pentadbiran negara dan urusan rasmi negara. Penggunaan bahasa selain bahasa Melayu menyalahi Undang-Undang 152 Perlembagaan Malaysia. Sesiapa yang membelangkangkan penggunaan bahasa Melayu, dia adalah penjenayah negara yang mesti dihukum. Dengan hujah itu terbukti jelas dan lagi nyata betapa pentingnya bahasa Melayu memainkan peranan dalam urusan pentadbiran negara. Para hadirin yang saya kasihi sekalian, wacana saya yang ketiga, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Bahasa perpaduan bermaksud bahasa yang digunakan sebagai tali pengikat kemuafakatan antara anggota masyarakat. Hal ini kerana masyarakat kita ialah masyarakat majmuk yang berbeza kepercayaan, amalan, budaya, agama dan juga bahasa.
bahasa Melayu dapat memainkan peranan sebagai penyatu kepelbagaian dengan cara satu untuk semua atau satu bahasa untuk satu negara. Para hadirin hadirat dan saya kasihi sekalian, wacana saya yang keempat ialah fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara. Yang dimasukkan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara ialah bahasa yang digunakan sebagai alat penghubung dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahasa Melayu. Wacana saya yang kelima, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi rakyat Malaysia. Bahasa Melayu merupakan bahasa komunikasi kerana ia dituturkan oleh semua orang dalam pelbagai lapisan masyarakat. Ia kerana bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda dan bahasa utama di Malaysia. Setelah fasa demi fasa tajuk pidato saya ini dikupas, maka dapatlah saya menutup rumusan bahawa bahasa Melayu memikul tanggungjawab yang sangat besar dalam martabat di dalam bangsa di tanah air tercinta ini. Sekian, terima kasih.